Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zahir bin Ghazali, yang saya hormati pengurus ejen Utara Encik Abdul Razak bin Ibrahim, tuan-tuan perempuan peserta untuk program Derak Usahawan di peringkat utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih di atas masa dan kesempatan waktu yang telah kita berikan untuk kita bersama-sama pada modul yang kedua, iaitu perkongsian ilmu pengenalan produk parti minyak zaitun Olive House dan 20 keistimewaannya. Dan saya yakin di tangan tuan-tuan terdapat dua satu kertas kerja, satu buku kecil, adalah merupakan pemudah cara, bukan satu-satunya maklumat. Mikrofon boleh bagi suara kuat sikit tak? Satgi sampai pukul 3 saya suara tak ada arah. Mikrofon bagi ini sikit, dia tarik suara nanti. Ini adalah modul yang pertama pada saya dan merupakan modul yang kedua dalam tentatif program Derak Usahawan. Tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan tentang produk parti minyak zaitun Olive House dan juga 20 keistimewaan yang telah kita himpunkan beberapa maklumat penting. Kebanyakan maklumat-maklumat yang kita himpunkan di sini adalah merupakan berdasar kepada pengalaman-pengalaman yang kita bersama-sama dengan pelanggan-pelanggan, bersama-sama dengan kompetitor ataupun cabaran-cabaran kepada produk-produk yang pelbagai. Maka di sini kita himpunkan untuk memudahkan ejen-ejen kita mengetahui apakah produk-produk knowledge yang perlu untuk difahami secara bersama, supaya maklumat-maklumat yang disampaikan itu benar, tepat dan tidak berselisih di antara satu sama lain. Jadi di sini sebagaimana yang kalau tuan-tuan boleh buka pada muka surat yang pertama bagi kertas yang berwarna hijau ini, sebahagian adalah merupakan maklumat-maklumat yang sering saya bentangkan dalam kuliah-kuliah ataupun pembentangan-pembentangan sebelum ini, cuma ditambahkan lebih kurang dalam beberapa persoalan, lebih kurang dalam 36 persoalan, bersama dengan rujukan daripada jurnal-jurnal, tulisan-tulisan pakar-pakar dan juga doktor-doktor dalam bidang pemakanan dan juga perawatan, berhubung tentang fakta dan hujah yang kita kemukakan. Sebagaimana selalu kita sebut, bila bercakap tentang produk kesihatan dan bercakap tentang menjual produk, asas yang perlu kita ketahui bersama, pelanggan-pelanggan tidak suka mereka diajar untuk membuat keputusan. Ini asas yang perlu kita faham. Ramai kadang-kadang di antara usahawan-usahawan ataupun individu yang ingin untuk menjual produk, ada kalanya dia merasakan dia ni cerdik lebih. Walaupun memang cerdik pun, tak cerdik sungguh satu cerita, tapi approach bila kita berhadapan dengan pelanggan, bila usaha yang kita bawa, kita cuba untuk memaksa mereka membuat keputusan apa yang kita nak. Kaedah tersebut biasanya akan menggagalkan untuk mendapat pelanggan tetap ataupun mereka yang memahami hakikat produk pemakanan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab itu, dalam penjualan ataupun dalam kaedah perniagaan yang dibuat oleh Olive House, mewujudkan kesedaran itu lebih besar daripada menghasilkan penjualan yang besar. Sebab menghasilkan penjualan yang besar, mungkin kita boleh one off. One off ni cerita kita boleh jual bulan tu 2-3 ribu botol. Lepas tu masuk bulan kedua, kita kurang tinggal 1000 botol. Pi bulan ketiga, kita tinggal 500 botol. Dan begitulah seterusnya. Disebabkan apa? Mereka yang membeli itu bukan atas dasar kesedaran, tetapi dengan pelbagai alasan lain. Kemungkinan disebabkan terpaksa, kemungkinan disebabkan rasa malu, kemungkinan disebabkan disponsor, kemungkinan disebabkan nak jaga ayak muka, dan pelbagai-pelbagai alasan yang mana itu tidak mewujudkan kesedaran kepada pelanggan-pelanggan kita. Akhirnya, cara yang paling tepat dan yang paling berkesan bila mana kita ingin untuk memberikan produk yang baik kepada pelanggan-pelanggan kita, kongsi ilmu dan juga fakta dengan mereka. Bila kita kongsikan ilmu dan juga fakta, secara kebiasaan mereka akan terlorong untuk mengambil produk yang dibekalkan oleh orang yang berkongsikan maklumat dan juga fakta tersebut. Ini adalah merupakan common, kebiasaan kepada mana-mana individu yang akan rasa terhutang budi, yang merasakan integriti, yang memberikan kepercayaan, yang merasakan selesa, yang merasakan lebih mudah berinteraksi dengan individu-individu yang tidak memaksa. Tetapi kalau kita adalah kategori manusia yang memaksa, bawa satu produk, cik, yang ni yang paling baik.
saya tahu mana baik. Yang ni, saya jual banyak produk dah, saya rasa yang ni yang paling baik. Walaupun hakikat apa yang kita sebut itu satu kebenaran, walaupun begitu, itu bukan satu approach yang baik bila mana kita berhadapan dalam menghadapi pelanggan-pelanggan yang pelbagai. Maka oleh kerana itu, kita kepilkan di sini apakah ilmu-ilmu perkongsian yang perlu untuk kita kongsikan dengan pelanggan-pelanggan kita. Sekurang-kurangnya, kalau sekiranya kita kongsikan ilmu tersebut, orang tak beli produk. Contoh dia buat keputusan, kita punya cerita, punya goreng, punya habak, punya bentang fakta-fakta berkenaan tentang produk yang kita kenali, tentang ilmu-ilmu berkenaan tentang pemakanan. Akhirnya dia buat keputusan tak mau beli. Tak apa, dia tak beli pun, kurang-kurang kita telah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hanya sekadar menjual produk, target kita duit semata-mata, orang yang hanya mencari keuntungan dunia, hanya target aku jual, aku nak dapat duit, akhirnya orang tak beli. Bila tak beli, itu yang membawa kepada kekecewaan. Bahkan kita kalau untung sekalipun, kita hanya mendapat keuntungan duit ringgit semata-mata tanpa mendapat ganjaran pahala di akhirat nanti. Itu tentang asas. Bila mana ejen-ejen Olive House, sebagaimana yang kita sering ulang, kita sering sebut, perniagaan ini mempunyai misi dan visi yang begitu jelas. Kita ingin untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahawa baginda Nabi SAW adalah merupakan tokoh pemakanan yang cukup agung, tokoh perawat yang cukup hebat, yang perlu difahami oleh setiap lapis masyarakat yang berada di luar sana. Kalau kita tidak membawa imej sebagai seorang yang berilmu, seorang yang mempunyai knowledge, seorang yang mengetahui tentang fakta-fakta yang kita kongsikan, kita hanya sekadar seorang usahawan ataupun salesman yang ingin untuk mengambil keuntungan keuangan semata-mata. Bahkan keuntungan itu tidak seberapa nak dibandingkan dengan matlamat yang lebih besar yang ingin untuk kita capai dalam perniagaan yang telah kita laksanakan. Maka di sini saya letakkan, bila mana tuan-tuan, puan-puan, kita berjumpa dengan mana-mana customer kita, dengan mana-mana pelanggan kita, mereka perlu memahami dan perlu tips bagaimana untuk mengetahui sesuatu produk yang dibekalkan itu adalah merupakan produk yang berkualiti. Sebab sebagaimana kebiasaan mana-mana pelanggan, kebiasaan mana-mana individu, kebiasaan mana-mana orang yang berada di luar sana, mereka akan menganggap bahawa minyak zaitun ni satu benda yang sama. Jenama A ke, jenama B ke, jenama C ke, jenama D ke, dia kata tak ada beza. Bila dia kata benda tu tak ada beza, bila dia ingin untuk mendapatkan mana-mana produk, nescaya pilihan yang akan dia pilih adalah produk yang paling mudah untuk dicapai, dan yang kedua adalah produk yang paling murah. Pertama, dia nak produk tu dia mudah dapat. Cerita dia keluar rumah boleh dapat. Dia cerita dia nak beli tang mana dia boleh ambil. Dia cerita benda hak tak banyak songeh, cerita hak tak jadi susah pada dia. Yang ni yang pertama. Yang kedua, produk yang dia nak tersebut mesti dan wajib adalah produk yang paling murah. Sebab ini adalah psikologi biasa bagi mana-mana individu yang ingin untuk mendapat produk yang mereka inginkan. Ini kalau sekiranya mereka telah mengetahui tentang faedah dan kelebihan yang ada pada minyak zaitun. Dah dengar setiap hari kata zaitun ni, Al-Quran sebut, hadis Nabi, pesanan, ramai yang menceritakan testimoni. Yang kalau masyarakat yang sebegini, mereka akan meletakkan dua syarat ini secara tidak sedar dalam diri dia. Dia secara psikologi cerita kata produk, tiba-tiba dia telefon ejen, dia kata ke ejen, saya nak minyak zaitun. Tiba-tiba kita habaq, saya tak ada nak pergi hantar anak dia tak ada hari nak layan kita. Ini sebab apa? Psikologi mana-mana manusia. Hatta kita pun kalau sekiranya kita nak sesuatu benda, telefon Pizza Hut 4 kali tak angkat, dia tinggal tak lambung baling batu masuk beli pecah kaca Pizza Hut dah. Tiba-tiba janji sekali tak betul, janji kedua tak betul, janji ketiga tak betul. Ini adalah sikap-sikap yang secara confirm dan pasti kita ni tak layak dipanggil usahawan. Sebab mana-mana pelanggan, perkara pertama yang mereka nak convenience, keselesaan bila berurusan untuk mendapatkan produk. Kalau sekiranya produk ni dia tahu bagus, dia tahu kata dapat nombor ejen, dia tahu kata di kedai ni ada, sebagai contoh, kita pun ada kedai, kita letak produk minyak zaitun kita dekat kedai, semua orang tahu kata pukul 8 sampai pukul 5 kedai kita buka setiap hari kecuali hari Jumaat dengan Sabtu. Tapi kita disebabkan masalah yang pelbagai yang kita cuba nak fahamkan orang masalah kita, ya orang takkan faham sampai bila-bila. Oh tak boleh lah, hari ni saya kena tutup sebab saya nak kena pergi ziarah mak sakit. Hari ni saya nak kena tutup sebab saya ada kenduri kenara dekat hujung kampung. Hari ni saya nak kena tutup awal sebab cerita adik saya ajak pergi ke Pekan. Hari ni saya tak boleh buka sebab ada masalah. Ni semua alasan-alasan yang kita syok sendiri, merasakan bahawa alasan kita satu alasan yang baik,
tetapi secara pasti dan yakin kita telah menghalau setiap satu di antara individu yang berada di luar sana untuk menjadi pelanggan kita kepada produk yang kita jual. Bukan hanya sekadar semata-mata minyak zaitun, bahkan tuan-tuan boleh cuba. Kok lah lepas ni ada jual produk hebat lagi, meletup-letup, produk ni memang laris. Yakin dan percaya, bila produk itu sampai kepada manusia yang perangai dengan macam ni, produk itu tetap juga akan gagal sebagaimana produk sebelumnya. Sebab itu, dua syarat ini adalah syarat yang cukup penting. Bila kita berhadapan dengan pelanggan-pelanggan kita, pertama, mereka nak produk itu mudah diperolehi. Itu yang mereka nak. Yang kedua, mereka nak pastikan produk yang mereka beli itu mereka tak tertipu. Mereka nak harga murah. Mereka tak mahu cerita, benda patut dapat RM12, hampa jual RM60. Benda patut dapat RM120, hampa jual RM300. Dia bukan isu pada angka. Dia bukan cerita, kamera ni harga RM3,000, mahal, tak mau beli. Bukan. Orang sanggup beli. Laptop harga RM2,000 orang beli. iPhone harga RM2,600 orang beli. Cerita rumah sewa RM1,500 sebulan, orang sewa. Cerita tentang kenderaan harga sampai RM140,000 orang bayar. Tapi yang orang tidak akan bayar dan orang teramat sakit hati bila isu kalau harga RM40 dia kena bayar RM45. Yang ni dia cukup pantang. Yang ni siapa pun cukup pantang, dia tidak akan reda dan senang dengan benda tersebut. Sebab itu dalam isu yang kedua, kita sering memperkenalkan kepada pelanggan-pelanggan kita hakikat produk kita adalah produk yang terlalu murah kepada range yang sama. Jangan kias dengan minyak zaitun bertapis. Tadi sebelum nak naik ke atas ni, duk seronok dengar Dr. Salman duk bentang kitab Olivi 30 di bawah. Bagaimana dia menceritakan kandungan terosol, hidroksitterosol bila ditapis akan menyebabkan hilang beberapa khasiat yang penting secara saintifik, yang membuktikan bahawa minyak zaitun tidak bertapis adalah minyak zaitun memberikan kadar kesihatan yang lebih baik kepada pengguna. Kalau nak dibandingkan minyak zaitun Turki kita RM40, ya, sila untuk dibandingkan. Dan tuan-tuan bila dibandingkan dengan kualiti yang sama, tuan-tuan akan jumpa minyak yang sama dengan ml yang sama dengan kualiti yang sama pada harga RM60 ke RM80 sebotol. Dalam keadaan yang mereka terpaksa pergi beli sendiri, dalam keadaan mereka tidak ada servis, tidak ada maklumat perkongsian, yang tidak ada orang tolong cerita kalau ada masalah. Sedangkan dalam Olive House ada masalah soal jawab kesihatan, kita ada doktor-doktor tolong jawab. Kalau ada kemusykilan, kita akan layan. Kalau sekiranya nak buat penghantaran, bukan sekadar ke rumah, ke mana-mana sahaja. Kalau kata di mana-mana, harta-harta ejen-ejen kita pun berhubung di antara satu sama lain untuk memudahkan pelanggan-pelanggan mendapatkan produk yang telah disebutkan. Maka dua kaedah ini tuan-tuan, puan-puan, kebiasaan kebanyakan individu, dia selalu duk tertanya, kenapa aku gagal, orang lain berjaya. Kebiasaan bila dia gagal, dia akan salahkan sekeliling. Dia akan salahkan sistem, dia akan salahkan orang lain punya kesilapan, dia akan salahkan orang lain jual produk yang sama, dia akan salahkan ketua dia akan salahkan teman sekeliling. Ini nature biasa. Sebab manusia ni dia suka untuk blame orang lain. Tetapi punca dan asas kepada kesilapan ni dia berlaku kebiasaan kajian yang dibuat kepada dua perkara. Pertama, bila kita gagal untuk memudahkan pelanggan-pelanggan kita mendapatkan produk, bila dihubungi tak dijawab, bila ditelefon tak diangkat, bila kita berinteraksi kita tidak mesra, bila dia komplain 2 gram, kita counter balik 3 kilo. Dia apa? Ni apa ni, telefon tak jawab? Kau agak-agak lah ingat saya ni kerja jawab telefon ni kan? Walaupun betul, tetapi emosi-emosi yang macam ni adalah emosi-emosi yang pasti menggagalkan kita. Kalau ini kita tidak boleh tangani, dia bukan isu produk, tetapi adalah isu sikap kepada setiap individu yang menggagalkan untuk dia menjadi seorang yang berjaya. Kalau boleh atasi masalah yang pertama dan boleh fahamkan dalam soal yang kedua, insya-Allah tuan-tuan, bukan semata-mata minyak zaitun, bahkan apa-apa produk adalah merupakan produk yang pelanggan-pelanggan kita senang untuk membeli. Bahkan mereka tidak menjadi masalah untuk membayar lebih atas faktor untuk mendapat keselesaan kepada perkara-perkara yang tadi disebutkan. Ini adalah dua perkara yang tuan-tuan perlu tanam dalam fikiran kita bersama, supaya usaha yang kita laksanakan, apa yang kita buat, bukan dalam usaha yang menjadikan kita bekerja tanpa henti dan meletihkan. Sebab business trading ni adalah bisnes yang
dijalankan dengan sistematik, dia akan memberikan pulangan yang baik dan akan memberikan keselesaan dalam masa jangka yang panjang. Minyak zaitun, jual beras, jual air, jual makanan, yang ni benda tiap-tiap hari orang kena makan. Habis, order balik. Habis, order balik. Habis, order balik. Persoalan yang kita kena tanya, kenapa bila order balik, tak order dekat kita? Itu persoalan kena tanya. Pasal apa bila orang nak dapat botol yang kedua, ataupun botol yang ketiga, ataupun botol yang keempat, orang tak berasa pun nak tekan nombor telefon kita. Kenapa bila produk habis, tak terlintas dalam pemikiran pelanggan-pelanggan kita nama kita yang pertama? Tetapi mereka ni, tak mana dulu pernah dengar. Tak rasa pun kita ni wujud. Kalau persoalan-persoalan ni kita boleh jawab, insya-Allah kita akan menjadi seorang yang berjaya. Jadi kembali kepada perbincangan yang cuba kita bincangkan, itu sebagai satu mukadimah untuk kita maklumkan sebagai satu kajian yang dibuat kepada masalah-masalah yang berlaku kepada usahawan Melayu. Usahawan-usahawan kita yang mendapat produk walaupun hebat tapi tetap gagal untuk memperkembangkan produk tersebut, sehingganya dia sampai satu tahap lah kali letih. Dia kata, "Ustaz, saya bulan ni memang sales saya bagus. Saya dapat 300 pelanggan. Masuk bulan depan 300 pelanggan tu kalau kurang tinggal 150, tahan lagi." Sebab apa? Sebab tak semua pelanggan yang sama 100% kita akan dapat balik. Tapi kalau 75%, 50 ke 75% pelanggan yang sama kita dapat balik, itu satu benda yang biasa. 300 orang kita jumpa, daripada 300 orang kita jumpa, 150 orang adalah merupakan pengguna yang konsisten. Tegar. Okey, kita dah dapat 150 orang. Masuk bulan yang kedua, kita dapat lagi 300 orang. Dapat lagi 300 orang, 150 orang adalah orang yang konsisten. 150 orang dengan 150 orang campur kedua-duanya, kita sudah mempunyai 300 pelanggan. 300 pelanggan yang konsisten. Akhirnya yang konsisten ni makin hari makin hilang. Dan bila hilang konsisten tersebut, ditanya kepada diri kita sendiri, kita pun tak tahu siapa dia. Ni masalah ni. Siapa dia 300 orang tu, cik? Adalah dekat taman ni sikit, dekat taman tu ada, taman ni. Nama pun tak tahu. Nombor telefon, saya telefon rosak. Ni orang kata apa? Silly excuse. Kalau masalah dalam ilmu manajemen, dia kata apa? Jawapan-jawapan bodoh tapi dibahasakan dengan bahasa-bahasa manis lah. Sebab silly dalam bahasa Inggeris ni, dia macam Melayu lah. Hang ni bangang dengan hang ni tak apa cerdik. Tak apa cerdik tu nampak manis lah sikit. Tapi nak habaq kata alasan yang bagi tu, alasan ni alasan bangang. Dah hantar benda elektronik ni ke mana pun mesti rosak. Takkan Tuhan bagi otak tak erti nak fikir macam mana supaya benda tu tak hilang. Sedangkan segala maklumat ini adalah merupakan perut nasi kita. Akhirnya alasan kita bagi, minta maaf lah telefon saya rosak, minta maaf lah saya tak tahu barang tak mana, minta maaf lah saya terlupa. Ini alasan-alasan silly mistake ataupun silly excuse yang diberikan oleh kebanyakan orang kita. Last kali bila tanya mana pelanggan, dulu ramai, sekarang habis, orang curi habis. Siapa dia pelanggan yang orang curi? Tanya. Okey, tak apa, hang kata pelanggan yang orang curi. Sebut. Ramai tak? Dia kata ramai, ada 100 lebih. 100 lebih tu siapa nama? Ni nama Pak Mat. Ni Mak Ngoh. Ni, nama pun nama gelaran. Bermaksud tidak ada rekod sama sekali pelanggan-pelanggan yang pernah membeli produk daripada individu yang telah disebutkan. Maka masalah-masalah ini sering menyebabkan kegagalan-kegagalan kepada para usahawan dan juga mereka-mereka yang ingin untuk merancang strategi ke arah trading yang selesa. Akhirnya trading ni membentuk satu kekecewaan kepada mereka yang tidak memahami rentak dan juga cara pelaksanaan yang betul. Jadi pada hari ini kita nak berkongsikan maklumat-maklumat yang kita perlu untuk tanamkan kepada pelanggan-pelanggan kita dan juga kepada kita bersama, apa yang perlu mereka tahu kalau ingin untuk mendapatkan produk minyak zaitun yang berkualiti tinggi. Bukan bermaksud bila mana kita menyebut ini prasyarat untuk mendapatkan minyak zaitun berkualiti tinggi. Minyak zaitun lain kita nafi kata minyak zaitun ni tipu. Kata minyak zaitun hak ada tu tak kualiti langsung, atau minyak zaitun yang lain tu sengaja untuk nak masuk pasaran tetapi mendapat duit haram. Ni pun satu masalah juga ni. Bila kita kata, hang ni baik lah, kawan sebelah kata, awak hang kata aku jahat ke? Aku bukan kata hang jahat, aku kata kawan ni baik. Bila aku cerita kawan ni baik, itu tidak bermaksud kata hang jahat. Tapi dia duk berasa kata dia jahat. Jadi sama dalam situasi kita. Bila kita memperkenalkan minyak zaitun berkualiti tinggi, bukan bermaksud kita menafikan yang lain tu tak ada kualiti ataupun tipu ataupun tak benar. Di sini perbincangan bagaimana nak mendapatkan khasiat sepenuhnya bagi sesuatu minyak zaitun yang ingin untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk tujuan tersebut, kita perlu kepada 4 syarat ataupun 4 tip. Tip yang pertama, pastikan minyak zaitun yang kita peroleh itu minyak zaitun yang tidak bertapis. Tidak bertapis bermaksud tapisan akan membuang sebahagian daripada buah zaitun, dan itu adalah sebahagian khasiat yang terdapat di dalamnya. Apabila memerah sebiji oren, apakah kita akan membuang serat di dalamnya? Ini logik. Orang kata kalau kita duk mengaji kitab tauhid, dia kata ini dalil akal. Dalil akal ni logik untuk kita faham kenapa bila untuk mendapat minyak zaitun yang tinggi khasiat tidak perlu bertapis. Dalam masa yang sama, saya letakkan rujukan. Tengok, sila lihat rujukan 1.0. Di situ saya kepilkan jurnal. Ada dua jurnal di situ. Pertama, Lozano Sanchez kan, dia ni orang Perancis ke apa saya tak tahu, iaitu tentang macam mana filtration process daripada extra virgin olive oil. Bila minyak zaitun extra virgin olive oil ditapis, ia akan mengakibatkan kehilangan komponen-komponen khasiat kecil dan akan tidak stabilkan antioksida yang ada di dalam minyak zaitun tersebut. Ini bukti yang dibuat oleh penulis-penulis dan pakar-pakar dalam bidang food science. Dan yang kedua, penulis oleh T. Gutfinger, Polyphenol in Olive Oil, iaitu tentang kandungan-kandungan asas yang patut ada dalam minyak zaitun, yang mana kalau komponen-komponen asas itu ditapis, ia akan menyebabkan gangguan dan menghilangkan sebahagian khasiat yang patut diperoleh oleh tubuh badan manusia. Yang ketiga tadi, sebagaimana yang saya kongsikan tadi, diskusi yang telah diberikan oleh Dr. Salman di bawah yang sedang berlangsung sekarang, bagaimana tocopherol ataupun beberapa kandungan yang ada dalam minyak zaitun akan hilang, akan berkurangan dengan faktor penapisan yang dilakukan. Kalau ini adalah hujah-hujah konkret sebagai sokongan kenapa bila kita beramal, kita akan pastikan pengamalan kita menggunakan minyak zaitun tidak bertapis. Okey, ini poin yang pertama. Yang kedua, pastikan bila minyak zaitun yang dibeli itu adalah minyak zaitun datang daripada botol kacau. Botol plastik akan bertindak balas dengan minyak dan akan memberikan mudarat jangka panjang. Itu pun ada. Saya sebut bagaimana minyak zaitun yang dibuat diletakkan dalam botol kaca, itu reference 1.2 tu. 1.2 dark full bottle keep the integrity of extra virgin olive oil. Bagaimana botol gelap kaca dia memberikan integriti kepada minyak zaitun olive oil. Di sini maka buat kajian, letak dalam botol jernih dengan letak dalam botol kaca, kemudian test lab, tengok ada berlaku perubahan tak. Hakikat bila mana diletakkan dalam botol transparent yang terdedah pada cahaya dan kepanasan, kandungan antioksidan dan beberapa khasiat yang sepatutnya ada dalam minyak zaitun itu semakin berkurangan sebagaimana hujah-hujah dan fakta yang sering saya kongsikan dalam majlis-majlis yang lalu. Maka ini adalah merupakan sandaran-sandaran rujukan yang tuan-tuan boleh baca dan dijadikan sebagai sandaran kalau sekiranya ada mereka yang menafikan. Sebab poin kat awal dulu bila kita bercakap tentang tidak bertapis, kita bercakap tentang botol kaca, botol gelap dan seumpamanya, orang tak petikai. Tapi lama-kelamaan dia rasa, betul ke apa yang diucapkan? Adakah ini hanya sekadar ucapan marketing yang disampaikan oleh setengah syarikat demi tujuan untuk menunjukkan keunikan kepada produk mereka dan menafikan produk yang ada di pasaran? Sebab kebanyakan minyak yang ada di pasaran semua botol jernih dan semua terdedah kepada cahaya dan kepanasan, dan produk itu dijual begitu banyak. Kalau sebanyak itulah pasaran yang ada di seluruh Malaysia, tiba-tiba ada satu syarikat datang main cerita, habaq kata minyak zaitun yang paling bagus tak tapis. Minyak zaitun yang paling bagus kena botol kaca. Minyak zaitun yang paling baik botol kena botol gelap. Kalau tak botol gelap pun pastikan berada dalam kotak. Akhirnya segala dakwah-dakwahan tersebut, peringkat tertentu mungkin orang tidak menafikan, tetapi bila berkembang perniagaan ini, ada setengah kelompok dia menafikan. Dia kata ini hanya sales stock. Maksud dia ucapan untuk berniaga, ucapan berniaga yang tidak ada sandaran saintifik. Oleh sebab itu kita kepilkan sebahagian di antara tulisan-tulisan yang mudah untuk difahami. Yang ni bukan hanya semata-mata tulisan ni saja. Sagi rasa, yang ni je lah Ustaz, fakta. Bukan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan jurnal-jurnal berhubung tentang apa yang kita utarakan, terlalu banyak yang dikarang oleh tokoh-tokoh dalam bidang pemakanan. Ini adalah merupakan artikel-artikel pilihan yang saya pilih, yang mana artikel ini adalah artikel yang mencakup untuk menceritakan
fakta yang kita bentangkan adalah merupakan fakta saintifik, bukan fakta rekaan yang kita cipta untuk mendapat jualan daripada orang ramai. Okey, ini yang kedua, botol kacau. Yang ketiga, botol gelap ataupun botol jernih, pilih antara dua. Tetapi kalau botol transparan ataupun botol jernih, botol tersebut wajib berada di dalam kotak. Parti minyak zaitun sensitif kepada cahaya dan kepanasan. Jika terdedah kepada cahaya dan panas, sekadar minyak dan kehilangan. Minyak zaitun hanya sekadar minyak dan akan kehilangan sebahagian khasiat ataupun seluruhnya. Minyak zaitun yang didedahkan kepada cahaya dan panas menyebabkan khasiat di dalam minyak zaitun itu semakin hilang. Yang keempat, tidak optimum khasiat jika minyak zaitun itu diamalkan menggunakan soft gel. Yang keempat ni selalu kita berkelahi dengan masyarakat. Selalunya bila yang pertama, yang kedua, yang ketiga agak orang kata ofensif, agak menyerang, agak merasakan seolah-olah serang pun tapi boleh terima lagi. Tapi bila bercakap tentang soal minyak zaitun itu tidak tepat beramal menggunakan soft gel, yang ni selalunya kebanyakan orang yang mana beramal dengan minyak zaitun dia kurang boleh terima kalau tidak disertakan dengan hujah-hujah yang lebih konkret. Kenapa kita katakan minyak zaitun itu tidak tepat ataupun tidak sepatutnya, bukan kaedah yang terbaik diamalkan menggunakan soft gel? Pertama, alasan yang kita sebutkan di sini, minyak zaitun memulakan proses penyembuhan daripada lidah. Bila kita ambil minyak zaitun, sentuh lidah, enzim daripada air liur kita itu adalah proses yang pertama ke arah penyembuhan dan rawatan kepada tubuh. Ini first step. Kalau kita menggunakan soft gel, kita telah meninggalkan tempat asas yang paling penting. Sebab itu saya ada tanya kepada seorang kawan, dia ni kerja di Mardi, memang bahagian food science. Dia master dalam bidang food science. Saya tanya dia, saya kata aku nak tanya hang lah, kalau pengamalan dosage mana-mana perawatan ataupun ubat-ubatan, kaedah yang tepat dari sudut pengamalan diambil secara kapsul ataupun diambil secara liquid atau cairan. Ambil secara cair ataupun ambil secara yang telah dikapsulkan, mana lebih baik? Dia jawab pada saya dengan satu bahasa yang cukup simple. Dia kata, Ustaz, kalau you nak tahu, kalau kita jumpa mana-mana doktor yang kalau doktor nak kesan ubat itu bertindak lebih cepat kepada tubuh, contoh kita ni demam panas lebih ke, sakit apa lebih ke, ada ubat tu dalam bentuk kapsul. Dan bila doktor nak bagi, doktor nak kesan ubat tu berkesan kepada tubuh dengan lebih cepat. Cara yang akan dinasihatkan oleh doktor kata ambil kapsul tu potong, masukkan dalam air dan diminum. Sebab apa? Sebab perbuatan tersebut adalah kaedah yang disebut sebagai bioavailability, iaitu serapan kepada tubuh itu akan menjadi lebih maksimum bila mana disentuhkan kepada lidah, diminum secara cairan, berbanding kalau pengambilan itu diambil menggunakan kapsul ataupun tablet. Ini antara fakta-fakta menyokong kenapa bila mana minyak zaitun yang telah menyentuh lidah kita masing-masing lebih baik berbanding minyak zaitun yang dimakan secara soft gel ataupun kapsul. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, minyak zaitun yang dibuat soft gel adalah minyak zaitun campuran bersama gelatin. Kita kalau orang jual minyak zaitun campur minyak kacang pun kita tak beli dah. Ini isu kapsul. Kapsul ni hakikat dia adalah gelatin. Dia bukan minyak kacang, dia bukan cerita minyak jagung, bukan minyak canola, bahan lain langsung, walaupun halal. Selalu bila sebut gelatin, Ustaz ni gelatin halal, tak? Bukan tajuk tu. Tajuk tang halal tu satu tajuk. Ni tajuk bahan asing daripada minyak zaitun. Dan ratio yang ada kepada bila dihasilkan soft gel, kadang-kadang ratio 1:1. Kadang ratio 1:2. Minyak zaitun 2. Kapsul gelatin tu 1. Kadang-kadang sama banyak antara kapsul dan gelatin. Hakikat dia bukan lagi minyak zaitun 100%, tetapi adalah campuran di antara minyak zaitun dan unsur lain. Ini yang kedua. Yang ketiga,